Alright, so in this video, saya akan masuk untuk subtopik 5.2 magnetic field produced by current carrying conductor. So basically yang kita nak fokus tadi yang sebelum the previous video, kita nak bahagian E ni. So kita nak tentukan macam mana kita nak lukis dia punya magnetic field strength, dan juga macam mana kita nak tentukan arah magnetic field strength tu, sama ada clockwise ataupun anti-clockwise, ke kiri ke kanan ke atas ke bawah. Itu magnetic field strength. Dua benda kita nak tentukan. Kita nak tentukan arah magnetic field strength dan juga kita nak tentukan arah current. Okay, itu dua benda tu kita nak fokus pada 5.2. Okay, so kita akan cover untuk straight wire dan juga circular coil dan solenoid. So kita ada 3 contoh lah dekat untuk subtopik matrikulasi awak ni. Awak masuk PST pun memang kita akan cover 3 benda ni. Okay, so macam mana nak kira magnetic field strength, and then tiga benda lah, First nak kira dia punya magnetic field strength, macam mana formula dia. Untuk setiap contoh dekat sini semua akan ada berbeza formula lah. Okay, and then second one kita nak tahu macam mana kita nak lukis dia punya arah bulatan ataupun arah dia punya magnetic field line dia. Okay, and then ketiga ke empat tak ingat lah mana je lah. So lastly kita nak tentukan arah dia punya current flow dan juga macam mana dia punya arah magnetic field strength tadi lah. Sama dengan point tadi sebelum ni. Okay, alright, so let's have a look. First of all, kita akan cover untuk magnetic field strength, untuk straight wire. So basically untuk ketiga-tiga contoh ni pun kita akan pakai satu rule, di mana kita akan pakai right hand grips rule. Ini menggunakan tangan kanan. Okay, tangan kanan saja untuk menentukan arah current dan juga So basic knowledge ni adalah, ini right hand grip kita kan. So ibu jari kita ni akan menunjukkan arah current. Ibu jari. So thumbs menunjukkan kita punya ni. Kita punya jari selebihnya akan menentukan arah kita punya B, kita punya magnetic field strength lah. Itu cara dia punya pusingan. Okay, right. So this is for the straight wires. So for straight ni sepatutnya awak dah belajar dulu time fizik, time sekolah menengah. So right hand grip dulu macam mana nak guna. Tapi nanti kita akan asalkan tunjuk balik macam mana. Okay, ini adalah pandangan 3D ya. Pandangan 3D. Awak biasanya kalau benda tu dia lukis dalam 3D. Contoh kalau dia suruh lukis 3D kan, awak lukis dalam 3D maksudnya bulatan macam ni lah. Dia mengelilingi ni. So ialah satu pun cukup, tak perlu dua. Yang penting adalah dia punya arah. So macam ni. So biasanya dia akan bagi arah current ataupun salah satunya sama ada dia bagi arah current flow ataupun dia bagi arah magnetic field lah. So in this case dia bagi arah, contohlah kebanyakan case dia akan bagi arah current. Dan sudah ditentukan, awak tentukan arah magnetic field dia. So kalau kita tahu kita punya ibu jari ini adalah menghadap dia punya arah current. So kalau contoh dia bagi arah current kita menghadap ke atas, jadi kita akan masuk ke dia punya pole tu macam kita pegang dia punya conductor tu. Dan benda ni basically dia macam memusing macam ni. Awak punya jari selebih ni macam sekeliling kan. Awak buat bulatan kat sini. So basically kita punya arah adalah ke sini. So kalau pusingan dia adalah, kalau kita nak cakap arah dia bukan ke to the right, sebab dia buat pusingan. So kita cakap dia anti-clockwise. Okay, so kalau benda ni terbalik, arah I terbalik, B kalau awak pusing tangan awak kan, awak akan dapat arah current dia, arah magnetic field dia terbalik lah. So nanti awak akan dapat dia punya ni pusingan dia ke clockwise. Okay, pusingan adalah clockwise untuk magnetic field strength dia. So dia ada dua possibility dia, sama ada dia anti-clockwise ataupun clockwise. Depends lah. So memang kita tahulah actually by this thing, kalau dia flow ke atas memang dia anti-clockwise lah. Kalau current flow ke bawah, dia akan jadi clockwise. Itu awak boleh just in case awak nak tahu macam mana kan. Alright, so ini macam mana kita nak kira magnetic field strength dia. Ini B ni adalah magnetic field strength, unit adalah Tesla. Okay, inilah formula di mana ini adalah permeability of free space. Ini ada nilai constant saja, which is always 4 pi times 10 to the power of negative 7 Tesla meter per current. Okay, betul lah, current. Okay,
And then I stand for current lah, nilai current dia ampere berapa. And then 2 pi r. So 2 pi r tu basically sama dengan kita punya circumference punya distance. So r tu adalah distance, berapa banyak kita nak circle kat berapa. Okay, dia bukan circle radius ni tau. Dia depends. Contoh sebab dia soalan kebiasaan kalau untuk straight conductor ni, dia akan letak satu objek. Contoh dia letak satu point kat sini kan. Okay, sebab kalau awak ingat, dia lagi dekat benda ni, lagi dekat kita punya magnetic field line ni dengan kita punya conductor ni, kita punya magnet lah, lagi kuat dia punya nilai. So bila makin luar dia punya line ni, contoh ni line 1, line 2, line 3 kan. So kita ada mana color tadi. So kita ada contoh ini line ni line 1, ini line 2, ini line 3. So line 1 dia punya nilai B dia akan lagi kuat. Sampai 2 dia dah kurang sikit, sampai 3 dia dah kurang banyak. So kadang selalunya soalan dia akan minta at which point berapa kan. Contohlah dia minta, dia tak kisah, dia boleh je letak, dia start semestinya dia letak dekat point 1, point 2, point 3. Dia at any random but still within mesti selagi masih dalam dia punya magnetic field strength lah. So contoh dia letak, contoh dekat sini kita nak at point P. So at point P berapa magnetic field strength dia. Okay, so kita nak kira macam mana. Ini semua nilai semua current yang ni ini constant nilai. I memang pakai yang I ni sajalah, memang ada satu I saja. 2 pi r. So R ni adalah jarak daripada tengah ni sampai ke nilai P ni berapa. Selalunya jarak ni akan dibagilah. Ataupun tengok vice versa lah. Soalan minta macam mana, mungkin dia bagi nilai B, dia suruh kita cari nilai distance dia. So R tu adalah nilai berapa daripada point berapa yang kita nak. Okay, dia bukan radius of the circles. Okay, sebab ni distance of any point from the conductor. At any point tak kisah berapa. Cuma senangnya simbol dia pakai R untuk jadi radius lah. So jangan confuse. Okay, kadang soalan tu dia bagi radius, mungkin awak kena tolak ke. Okay, and then mungkin dia bagi nilai radius tu nilai P kan. Itu awak kena pandai-pandai tolak lah macam mana. Dia jangan awak ambil bulat-bulat nilai radius dia, sebab salah lah. Sebab dia minta nilai kat P, bukan sampai up to dia punya radius. Okay, alright. So ini tadi punya rule lah. Thumbs adalah current dan fingers kita adalah ke penjuru magnetic field punya line. Okay. Okay, sebelum tu kita akan tengok video dulu, di mana senang sikit untuk this one. Okay, ini cara ini dia tunjukkan untuk kepada semua contoh terus lah. Ada 4 contoh di mana yang awak boleh tengok yang dekat sini. Yang first box belah kiri atas tu straight conductors lah. Ini semua lukisan ni adalah lukisan 2D. Dia ada lukisan 2D, lukisan 3D. Tapi mainly sini macam pandangan hadapan semua kat sini. Okay, tapi awak tengok dulu video ni. I'm going to have my right hand in the shape of that curl symbol, and we're going to see what we can do. So starting up here, I can see that I have a current going straight up. So that means that I'm going to place my thumb pointing up and see how my hand curls around either side of the page. So I can see right away that on the right hand side, like on this side of the current, my curl is going into the page. And when I hold my thumb up here, the curl is coming out of the page like this. So that means that for the induced magnetic field here, on the right hand side it's going into the page, and on the left hand side it's coming out of the page. What's actually happening here is that this is forming a kind of circular magnetic. Okay, ini nama yang paling tiba kenapa dilukis X, kenapa dilukis bulat kan. So in previous video kita tahu X tu adalah when the magnetic field goes into the page. Untuk bulatan adalah out of the page. Sekarang ni macam tadi lukisan kita peningan, bukan lukisan kita bulat ke. Tapi itu adalah untuk lukisan 3D. Ini adalah lukisan 2D. Sekarang ni kita tengok lukisan 2D ni daripada pandangan atas kertas. Jadi contohlah kita ada kertas lay down macam ni kan. Kita tengok dari bahagian atas ni. So kita letak current kita tu, kita punya carrying conductor tu atas kertas tu. Jadi dia akan buat circle juga. Cuma kita nampak dalam 2D, kita tak nampak dia punya bulatan tu. So kalau kita tengok tadi,
ke atas, current ke atas, kita punya pusingan supposedly adalah dia punya pusingan adalah anti-clockwise. So awak tengok anti-clockwise dekat sebelah kanan dia punya tangan-tangan ni. Ya. Field where it's coming out like this, going back in like that, circling around, coming back like this, but we can't really represent that accurately on. Okay, so awak nampak dekat sini, dekat sebelah kanan ni adalah X, di mana okay, dia pusingan adalah anti-clockwise. So bila anti-clockwise, dia punya so dekat sebelah sini sepatutnya dia akan masuklah dekat sini. Nampak ni anti-clockwise, anti-clockwise pula, supposedly akan jadi betul lah, dia masuk dekat sini. Sebab kali ni kita dah baring punya ni, so pusingan dia daripada mendatar dekat sini anti-clockwise lah, betul lah, anti-clockwise. Okay, so dekat sini dia akan masuk lah daripada sini. Alamak, lupa tak ada pen pula. Okay, so seperti yang mention tadi, sebelah kanan dia akan masuk, sebab ni pandangan kita daripada atas ya, so jangan confuse. Ya, dan sebelah kiri tu dia akan keluar balik lah, sebab dia pusingan kan, dia loop bawah ke atas, bawah ke atas. Kind of circular magnetic field where it's coming out like this, going back in like that, circling around, coming back like this, but we can't really represent that accurately on a 2D surface, so we just record where it's coming out and where it's going in. So that's what that would look like. For the second problem, I can see that the current is coming straight out of the page, so if I hold my thumb coming straight out, Okay, untuk contoh kedua tu adalah di mana dia satu titik, so kita tahu kalau titik simbol macam tu maksudnya dia akan keluar daripada page, tapi dia letak kat situ bukan B, dia cakap kat situ adalah I. Jadi kita tengok I ni daripada betul-betul atas I tu. Contoh kita letak current conductor, kita tengok atas carrying conductor tu macam mana. So dia menuju ke atas lah, so nampak tu kita punya thumbs dekat atas. So pusingan you see that my fingers are aiming in a counterclockwise direction. And if I just follow that along, it's always going to be counterclockwise. So that means that the induced magnetic field is going to be going this way in a counterclockwise direction. For this one down here, dia untuk this kind of chapter, dia agak confuse. Awak kena hati-hati adalah bila masa pandangan dia. Dia tak cakap kadang, dia tak bagi tahu dia view dari mana. So awak memang kena agak. So macam ni yang sebelah kiri tadi dia pandangan kebanyakan adalah pandangan atas lah. Okay, pandangan atas dan juga pandangan hadapan. Okay, so macam ni yang first box tadi adalah pada pandangan atas, tapi kita baringkan dia punya carrying conductor tu. Tapi di gambar kedua kita tegakkan, kita berdirikan dia punya carrying conductor. Okay, so kalau nampak ni lukisan 2D lah, so kita boleh nampak dia punya pusingan. I can figure out what's going on inside the field and outside of the field, and this time I'm going to flip the rule and say that I'm going to use the rule where my curl. So untuk contoh ketiga tu adalah circular coil. So kita ada coil tapi dalam bentuk bulatan. Jadi kita punya current, pusingan kita dalam bentuk bulatan. Represents the current and my thumb represents the magnetic field that's induced by that current. So if I follow my fingers along this way, I can see that inside of the circle specifically, like inside of this circle, my thumb is always pointing up. So that means that inside of the circle, the field is pointing up out of the page. Okay. And if I follow the... So ni lukisan 2D untuk circular coil kan. So apa yang dia mention dekat sini adalah kita punya I tu kita punya current adalah kali kita bertukar tempat. Untuk right hand grips tu bertukar tempat. Jadi kita akan guna thumb sebagai magnetic field. So thumb adalah kita punya B, dan kita punya selai jari tu adalah I. Sebab susah lah macam mana kita nak buat bulatan kan menggunakan ibu jari. Jadi dia shift, dia tukar tempat. Jadi kalau kita tengok pusingan dia macam ni kan, so adalah pusingan adalah anti-clockwise. So kita punya thumb dekat atas kan. Jadi kita punya magnetic field kita sepatutnya menuju ke atas lah. So dia punya simbol menuju ke atas adalah dot bulatan lah kat situ.
Kalau current kita tadi berpusing pada clockwise, clockwise kalau awak pusing tangan awak, so kalau clockwise ibu jari kita dekat bawah. Jadi sepatutnya simbol dia akan jadi X, dia ke dalam. Okay? Rule like this around this way, and I'm just following my thumb around in a circle. I can see that outside of the circle, my fingers are always pointing into the page. So that means that outside of the circle, the induced magnetic field is going to be pointing into the page specifically. Finally, this one's a little weird. You can see that the current is going up around this coil and going sideways this way as it winds around. So if I curl my hand like this, because I can see it starts off... Okay, so dekat sini kita tahu sebenarnya magnetic field ni sentiasa dia circling around. Jadi macam tadi I kita kat situ kan. So bila satu masuk, so nanti sebelah side sana mesti akan keluar. Jadi macam tadi kita punya dalam keluar. Jadi sebelah luar kita akan jadi masuk sebab dia membentuk bulatan. Sebab kita tengok dari bahagian atas dekat sini, so susah kita nak tentukan macam mana kita nak lukis bulat dari pandangan atas. Kalau dari pandangan atas awak nampak straight line sajalah sebenarnya. So sebab tu kita lukis simbol dekat sini. Okay? It seems closer to me and then farther away, closer and then farther away. So it's going to curl like this. So I can see that the magnetic field induced inside of that coil is going to point in this direction. So that's how you would find the induced magnetic field direction from the direction of the current that's inducing it. Alah. Father song, Grandma? Mana je lah, nanti kita sekarang balik. Okay, alright. So itu macam tadi kita tengok tadi circular coil. Circular coil tadi nampak ni dia tukarkan dia sikit dekat sini. Kita pakaikan finger ni, ibu jari adalah B, dan kita punya thumb adalah kita punya thumb adalah magnetic field. Kita punya fingers adalah nilai untuk current. Okay. Tapi untuk right hand grip pun boleh, tapi lebih sesuai untuk kalau kita guna untuk 3D punya lukisan. Kalau ni thumb adalah direction of current. So kita pegang, cara pegang dia pelik sikit, tapi saya recommend pakai yang inilah. Lebih ni lagi senang. Dia terbalikkan sahaja. Okay. So nampak ni view from the top, atas ke bawah kan. Ini view from the top. So satu masuk, satu keluar, satu masuk. So satu masuk, dia sepatutnya circling macam ni, tapi kita nak lukis dia bahagian dalam 2D bahagian atas. Okay. Alright. So dia punya formula dekat sini adalah B sama dengan permeability, nilai constant, nilai current dia dengan 2R. R ni kali ni memang radius. Dia bukan distance dari mana. So memang kita nak tahu radius circles kita punya coil ni berapa. Kita pakai dia punya radius. Okay. Alright. So lastly kita akan ada solenoid. So solenoid ni kita akan pakai right hand grip rule. So macam ni kita ni kan terbalik juga. So kita punya sorry. So kita punya ibu jari adalah kita punya nilai current, dan kita punya jari selebihnya adalah kita punya magnetic field punya pusingan. Okay. Oh sorry terbalik. Sorry, maafkan saya. So terbalik. Dia sama macam yang kita pakai untuk circular coil tadilah. Tu untuk circular coil kita punya jari adalah dia punya current. So sebab awak tengok ni okay. Ini current flow, biasanya akan ada connected to battery lah, this one. So kita akan, kalau dia tak bagi bateri, dia akan bagi arah current lah. So kalau dia tak bagi arah current, kita tahulah contoh dia bagi bateri macam ni kan. So kita tahu current flow out from positive to negative. So the flow macam ni, dia keluar sini. So awak boleh nampak dekat sini, kat sini semua kan. Kita nak tengok bahagian depan tu, bahagian hadapan. So kita tahu dia punya arah pusingan macam ni. Bahagian depan tu semua current dia flow ke bawah. Okay, yang belah belakang tu ke atas lah. Tapi yang kita penting nak tengok ke depan, supaya kita masuk, kita ikut arah current kat situ. Arah current tu kita pusing ikut arah current yang empat jari tu, yang untuk bahagian besar yang dekat sini. Okay. So and then kita boleh tahulah nilai current dia mahal ke mana. So dekat sini bila current masuk kat sini, ini adalah south, ini adalah north.
So ini nanti kita akan cover lebih lah dekat untuk the next subtopic. Kenapa kita nak, macam mana kita nak tentukan south, macam kita nak tentukan north. Sebab dekat sini dia kan terhasilnya satu south, satu north ya. Tapi nanti kita akan cover untuk kita punya Faraday's law. So untuk kira solenoid punya magnetic field, kita ada formula ni, di mana mu0 ni permeability of free space, N ni adalah nilai number of turns, number of coil loop turns. So macam ni berbanyak turns dia ada. Tapi biasa benda ni soalan akan bagi, sebab kita tak akan, awak tak perlu kira manually berapa kali dia loop dekat sini. Soalan biasa akan bagi, sama ada dia bagi ataupun dia kena cari. Okay, kena cari tu biasa. So kita ada juga untuk ini, awak kena take note So N besar tu adalah number of turn. Kalau dia bagi N kecil adalah dia nak tahu satu turn per length. So kita boleh tahu kita punya length dekat sini berapa panjang. Ni L ni stand for length. So length ni dekat sini awak nampak ni, panjang daripada yang hujung ni sampai ke hujung ni, berapa length dia. So N kecil ni basically kita nak tahu berapa turn boleh dapat dalam per meter, per meter macam tu lah. Okay, tapi kebanyakan biasa kita akan pakai yang inilah. Just in case kalau tiba dia bagi N kecil, dia bagi per meter, number of turn per meter tu, awak kena pakai nilai N kecil lah. Awak kena cari dulu yang N besar ni. Okay, okay, itu sajalah. So ini nilai constant, I adalah nilai current lah. So L ni adalah length dia tadi. Tu ni ada dua formula sama ada. Kali ni aku pakai N besar, ini formula ni untuk awak akan pakai kalau awak pakai N kecil. Okay, alright, itu saja untuk 5.2. Saya akan try buat contoh dulu. Okay, for example 1, sketch the direction of magnetic field around the wire if the current in the wire flows vertically down. So dia cakap mention sini, nilai current kita adalah flow dia ke bawah. So ni nilai I kita. Okay, so first dia minta suruh kita lukis magnetic field kita lah. So awak ada dua option awak nak buat. Awak nak lukis dalam 2D boleh, nak 3D boleh. So kalau 3D macam ni lah. So kita tahu pusingan dia. So kalau ke bawah pakai right hand grid, pusingan dia akan jadi macam sini. So dia akan jadi clockwise. Terbalik pula. Kita ada loop kecil. So sarankan buat 3 loop Ini kalau 2D. So arah dia penting. So arah dia ke sini. Okay, ini adalah awak nak kena mention ini apa? Ini B. Dia ada B, sama ada B ataupun I lah. Okay, satu lagi cara di mana kita ada untuk 2D, kita boleh lukis macam ni. So kita ada rod tadi kan. So I ke bawah. So jadi yang sebelah sini, sebelah kanan dia akan keluar. Jadi bila keluar, dengan simbol dia macam ni, bulat. Ini pun lukis 3 ngam. Yang ni dia akan masuk. Benda ni. So actually dia punya benda tu dia akan masuk macam ni. So ini keluar, ini masuk. Ini keluar. Pusingan dia macam tu lah. Tapi hitam tak lukis tak apa. Awak lukis sekadar dot dengan X tu pun dah cukup. Okay, alright, settle. So dua-dua cara pun diterima. Okay, so second soalan dia minta ni satu lah. And then 2 dia minta calculate the strength of magnetic field at point P. So point ni, point P ni 15 cm daripada center of the carrying conductor kita lah. And the current flow is 10 ampere. Jadi masukkan je lah. So kita ada B is equals to mu naught. Berapa tadi formula kita ni? Mu naught I over 2 pi R. Okay, terlebih pula 2 pi R. So mu naught kita tadi 4 pi kali 10 kuasa negatif 7. I kita dia bagi adalah 10 ampere. Okay, 2 pi R kita adalah 2 pi
R. Radius kita adalah 15 cm. So 15 cm sama 15 kali 10 negatif 2. Tukar kepada SI unit je, jangan lupa. Mana kalkulator aku ni? Ni. So 4 kali pi 12.7 eksponen negatif 7 kali 10. Sekejap. Kali 10. So awak akan dapat jawapan dia sama dengan B kita 1.35 kali 10 negatif 5 Tesla. Okay, ini adalah dia punya jawapan. This is how you answer for straight conductor. Okay. Okay, untuk second pula dia minta a circular coil a diameter of 4 cm carries a current of 0.5 ampere. Determine the magnitude of magnetic field at the center of the coil. Okay, so sekarang ni kita nak minta dia minta nilai berapa kan. Contoh kita lukis bulat kan dekat sini kan. Dia tak minta sebab untuk circular coil ni jarang lah dia minta dia punya lukisan. Selalunya dia minta dekat bahagian straight conductor dengan solenoid. Solenoid tu biasa pun dia minta tentukan arah sahaja. Okay. So contoh kita ini pandangan atas untuk lukisan 2D. Jadi dia minta dekat sini kita ini punya current lah. So kita tak tahu, dia tak cakap arah current macam mana. So kita assume je macam ni. Arah current dia I apa semua kan. Dan sekarang dia minta dekat center of the circles, dia minta berapa nilai magnetic field kita dekat sini. So kita letak namakan contohnya kita namakan nama point P. Jadi dah memang dekat center circle lah. Jadi memang jarak dia adalah radius lah. Betul tak? So jarak kita kepada ni adalah kita punya radius. So kita dapat tadi formula kita adalah sama dengan B sama dengan 2 pula mu naught kali I over 2R. Betul tak? Okay, betul. 2R. Jadi kita dapat 4 pi kali 10 negatif 7. Betul ke? 7 betul lah. Kali I kita berapa? Dia bagi 0.5. Bagi 2 kali R. R kita adalah 4 cm. 4 bagi 2. So R kita adalah R kita samalah dengan 4 cm bagi 2. Jadi kita dapat 2 cm. So 2 kali 10 negatif 2 tukar kepada meter. So therefore the answer kita akan dapat kali pi sama dengan 12.7 eksponen negatif 7 kali 0.5 kali 0.5 bahagi 2 eksponen negatif 2. Kita dapat 1.58 1.59 lah. Ke 1.6 1.59 lah. Kali 10 negatif 5 Tesla. Okay, ini sahaja cara menjawab soalan kalau minta magnetic field. Okay, right. Lastly kita nak tengok untuk solenoid. So a solenoid of 1.3 meter long. Okay, sini kita tahu ini dah ada punya L lah. And long carries a current of 8 ampere. So ini kita punya I. The magnetic field inside the solenoid is 23 milli Tesla. Find the number of turn of the solenoid. Okay, macam saya cakap tadi, device besar sama ada dia bagi number of turn ataupun kita kena cari. Tapi dia dah bagi nilai B. So saya ni masuk je lah formula dia. B samalah dengan mu naught times N kali I bahagi dengan length. Betul tak?
Okay. So kita ada benda ni. So B kita tadi 23 mili 23 M tu bukan unit. So kali 10 negatif 3 sama dengan mu naught kita 4 pi. Aduh, benda ni jam betul lah. (23 kali 10 negatif 3) mu naught kita adalah 4 pi kali 10 negatif 7. So kali dengan N kita tadi berapa tadi? N kita nak cari, lupa. I kita dengan 8. Tulisan makin buruk dah. Soalan ni 1.3 meter. Dia dah bagi meter, so tak ada masalah. Dan dia selesaikan saja. Macam mana? Ini math sajalah, saya tak nak tunjuk detail lah. So 23 eksponen 3 mili kali 1.3 bahagi dengan 8 bahagi dengan 4, 12.7 eksponen negatif 7. So dapat dia punya number of turns sama dengan betul ke ni? So 4 kali pi 12.6 sorry, 23 mili bahagi kali dengan 1.3 9 bahagi 8 bahagi 12.7 eksponen negatif 7. So betul lah. So dapat number of turn kita sama dengan 29. Number of turn mesti nombor, dia tak ada decimal point lah. Tak boleh ada nombor decimal point. Awak dapat decimal point tu, awak bundakan terus. So dapat 296 number of turn. Sebab number of turn tak boleh decimal lah. So awak fikir logik lah. Kita tak boleh nak turnkan dia sebagai dalam decimal punya bilangan. So ini kita punya answer. So normal number of turn ni biasa memang 1000. Sebab tu dalam lukisan macam ni, ini lukisan ni nak nampak sikit je kan. Maknanya kalau betul in real life banyak tu, beribu-ribu kadang, beratus-ratus, standard lah benda tu, besar, nilai besar dia. Okay, alright. So this is how you answer this kind of question untuk ni mencari nilai magnetic field strength. Okay, itu saja untuk 5.2.